Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu tahun 5. Hari ini kita nak belajar ah, membina ulasan. Jadi cikgu harap semua orang bersedia dengan buku ulasan masing-masing. Okey, tulis tarikh dan hari ini. Boleh? Oke. Boleh. Boleh. Okey, cikgu nak semua orang keluarkan buku ulasan masing-masing, tulis tarikh dan hari dahulu. Baik, boleh nampak tak slide ni? Boleh. Boleh. Boleh ya. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar membina ulasan Okey, membina ulasan. Baik, hari ni soalan ulasan kita, alam sekitar yang bersih sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Berdasarkan peta grafik di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Okey, ini dia punya peta grafik. Cikgu harap semua orang salin dahulu dalam buku ulasan kamu. Cikgu bagi 3 minit. Boleh 3 minit? Cikgu, saya tak nampak itu komputer yang sangat hitam punya. Tak nampak? Ada satu hitam saja. Apa pun tak. Saya nampak hitam saja. Oh, Tak nampak ah? tak nampak. Tak nampak. Okey, okey. Sekejap, sekejap. Tak nampak. Sekejap Sekarang nampak? Tak. Tak juga. Hitam. Hitam. Okey, tak apa, tak apa. Sekejap. Sabar. Okey, cikgu buat lagi sekali. Okey. Baik, sekarang nampak? Nampak. Nampak. Soalan ulasan. Okey, nampak Okey, cikgu bagi kamu 3 minit untuk salin semua ni. Boleh? Boleh. Okey, salin dulu. Boleh. Salin dulu 3 minit. Sebab cikgu nak kita dengar sambil terus buat. Jadi kamu tak payah nak tangguh-tangguh lagi. Jadi lepas kelas ni terus siap. Cepat. Cikgu tak rekod ke? Cikgu rekod. Jangan risau. Cikgu Tak rekod. nampak pun yang rekod yang warna merah tu. Ya, cikgu rekod guna software lain. Cikgu tak pakai yang Google Meet punya. Cikgu rekod pakai ni Filmora. Nampak? Nampak. Jadi tak ada masalah. Yang ni dia punya video dia lagi jelas lah. Cikgu ada share dekat dalam Google Classroom. Kalau cikgu rekod, cikgu akan share dekat dalam Google Classroom dan cikgu juga akan share dekat YouTube. Kamu boleh tengok kat mana-mana. Apa Mau share.
Nanti kamu juga senang boleh tengok. Sekejap ni pembetulan sikit. Ada cikgu salah tulis ni, dia huruf besar. Okey. Cikgu, kalau saya tak sempat, saya screenshot. Boleh kan? Boleh juga. Tapi nanti salin dalam buku ulasan. Okey. Jangan tak salin pula. Okey. Yang lain pun boleh. Yang lain pun kalau tak sempat nak salin ke apa ke, screenshot pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting salin dalam buku ulasan lah. Itu paling penting lah. Sebab video tu, cikgu nak upload video tu mungkin lambat sikit kot. Jadi kamu jangan duk tunggu video pula eh. Tunggu kita buat terus lagi senang. Okey, dah siap ke belum? Belum. Kalau itu peta. Belum. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi, 2 minit lagi. Cepat. Cikgu 走了啊。Okey, semua dah siap. Cikgu tak 2 minit lagi mah. Tak 2 minit lagi eh? Aduh. Cikgu dah. Okey, dah ah. Okey, tak apa. Sambil-sambil kamu salin tu, sambil dengar lah cikgu cakap siapa yang tak faham boleh terus tanya, jangan tunggu sampai habis kelas baru nak tanya, boleh tanya terus. Okey, baik. Kita tengok ada lagi yang salah ni. Aish. Huruf besar. Okey, baik. Kita tengok soalan dia. Ada 3 baris. Tolong ingat. Baris pertama, baris kedua dan baris ketiga. Dia kata, okey, alam sekitar yang bersih sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Berdasarkan peta grafik di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Baik, jadi kalau kamu tengok baris yang pertama, apa kata kunci yang ada dekat soalan ni?
Ha, Pasal alam sekitar. pasal alam sekitar. Lagi? Yang lain? Ada jawapan lain? Apa ah? Punya Kata kunci yang terdapat dalam baris pertama soalan. Arahan itu. Tak ada. Alam sekitar. Ah, Okey alam sekitar. Okey, kita tengok. alam sekitar yang penting. Okey. Okey, baik. Kalau kita tengok dekat sini, alam sekitar yang bersih. Okey, itu contoh dia punya kata kunci lah. Kata kunci yang terdapat dalam baris pertama arahan ya. Dan bila kita sebut je alam sekitar, dalam kepala kamu terbayang apa? Alam sekitar tu macam mana? Pokok, bunga, air, sungai. Macam tu lah. Okey, baik. Betul Yang, lah tu. yang tak, yang manusia tak cipta, Tuhan cipta sendiri. Okey. Natural. Bila sebut alam sekitar ni sebenarnya benda-benda hidup lah yang ada di sekeliling kita. Itu dipanggil alam sekitar. Benda hidup ni termasuk haiwan, tumbuh-tumbuhan lah. Okey, boleh Faham Kita dah pernah faham. buat ni, tak ada masalah ni. Okey. Baik, seterusnya kita tengok baris yang kedua. Dia kata berdasarkan peta grafik di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Jadi apa kata kunci seterusnya yang terdapat dekat baris kedua arahan ni? Cikgu tulis tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Okey, tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Lagi? Apa lagi kata kunci ya? Berdasarkan peta grafik di bawah. Peta grafik. Okey, kita tengok. Ini dipanggil peta grafik. Jangan nanti bila buat ulasan, tulis dekat pendahuluan berdasarkan gambar, berdasarkan apa lagi? Petikan ke. Jadi tak sesuai lah. Dekat sini dah cakap peta grafik. Betul? Betul. Okey, Betul. jadi apa lagi kata kunci yang kedua? Macam tadi ada kawan kamu cakap, cara-cara menjaga alam sekitar. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok dulu tulis ulasan. Okey, itu arahan dia suruh tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Jadi semua dah jelas apa yang kamu perlu buat? Jelas apa yang kamu perlu buat? Dah. Dah. Okey, kita kena buat ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Okey, jadi kalau Jelas. ulasan cara-cara ni selalunya kita gunakan kita mestilah, kita haruslah, kita patutlah, kita wajarlah. Okey, boleh? Boleh. Okey, baik. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Isi tersurat dan isi tersirat. Baik, kita tengok isi tersurat yang pertama. Membuang sampah ke dalam tong sampah. Okey, jadi kita nak guna apa? Kita nak guna yang mana dulu? Kita mestilah, kita haruslah, kita patutlah, kita wajarlah. Kita mesti. Kita mestilah dulu lah. Kita ikut urutan lah senang. Okey, kita guna kita mestilah. Kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah. Okey, itu dia punya isi tersurat. Okey, membuang sampah ke dalam tong sampah. Siapa tak faham apa itu membuang sampah ke dalam tong sampah? Ada tak? Tak ada Semua faham membuang sampah ke dalam tong sampah. Okey, jadi macam mana kita nak buat dia punya isi tersirat? Selepas kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah tu, kita nak tulis apa? Supaya kita dapat mengurangkan surat. Tidak ada di merata-rata tempat. Supaya sampah tidak berada di merata-rata tempat. Lagi? Supaya sampah tidak ada di merata-rata tempat. Okey, baik. Lagi? Ada lagi? Itu daripada Aisyah. Lagi yang lain? Tak ada.
Ada ke tak ada ni dalam kelas ni? Sunyi ya. Cikgu, boleh jaga supaya saya tanya dalamnya. Aisyah. 我们要把垃圾丢去垃圾桶。因为要，因为，等一下，你给我想，因为要减轻那个肮脏啊。 Mengurangkan. Mengurangkan apa? Mengurangkan sampai di merakit tempat. Supaya dapat mengurangkan apa? Sampah. Mengurangkan dirty. Mengurangkan sampah kekotoran lah. Okey, baik, tak apa, kita tengok. Jadi selepas kita tulis kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah, kita kena tulis dia punya kata hubung lah. Okey, kata hubung yang kita boleh gunakan ialah suka lah. Supaya untuk kerana agar ni lah. Jadi kita guna supaya dulu lah. Okey, kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah supaya apa? Supaya sampah tidak bersepar dan bertabur di atas jalan atau persekitaran kita. Ini cadangan cikgu lah. Kalau kamu nak guna isi tersirat yang lain pun boleh, tak ada masalah. Yang ni cuma cadangan. Jangan kata jawapan cikgu saja yang betul, jawapan kamu salah. Tak. Jadi yang mana yang sesuai, yang mana yang relevan, yang mana yang logik, kita terima. Okey, boleh Faham Faham isi tersurat yang pertama, membuang sampah ke dalam tong sampah? Faham. Okey, faham. Bagus. Okey, seterusnya kita pergi ke isi tersurat yang kedua. Iaitu menanam pokok. Okey. Tadi kita dah guna kita mestilah, jadi kita guna pula kita haruslah. Boleh? Faham? Okey, jadi kita haruslah apa? Kita haruslah menanam pokok. Okey, kita haruslah menanam pokok. Jadi kita nak guna kata hubung apa pula? Tadi kita dah guna sebelum tu cikgu nak tanya, faham apa maksud menanam pokok? Faham? Faham Ada yang tak faham tak? Menanam pokok tu apa? Tak ada. Tak ada semua faham Okey, baik. Jadi kita haruslah menanam pokok. Tadi kita dah guna supaya, kita cuba guna untuk pula. Kita haruslah menanam pokok. Cikgu, Untuk apa? menambah oksigen boleh ke? Boleh. Untuk menambah oksigen. Okey, itu Shanice punya alasan. Lagi yang lain? Kenapa kita haruslah menanam pokok? Untuk apa? Selain daripada menambahkan oksigen. Supaya bumi tidak panas. Untuk bumi tidak panas. Kita guna untuk. Tadi kita dah guna supaya. Kita cuba guna untuk pula. Cuba fikir untuk. Untuk apa? Cikgu, saya tak dengar suara cikgu. Tak dengar suara cikgu? Yang lain dengar suara cikgu? Dengar. Dengar setengah jelas. Dengar. Dengar. Tadi macam hang sikit, dah dengar dah. Sekarang dah dengar. Dah elok dah, tadi hang sikit. Okey, jadi cikgu nak tanya lagi sekali. Kita haruslah menanam pokok untuk apa? Sekarang dengar tadi hang. Untuk apa? Tadi Shani dah cakap untuk menambah oksigen. Ada lagi jawapan lain? Tak ada? Tak ada? Okey, kita teruskan lah. Okey, kita haruslah menanam pokok untuk apa? Untuk memastikan pokok sentiasa wujud. Apa maksud wujud? Tak tahu. Wujud maksudnya ada. Ada. Boleh faham? Kelas, wujud maksudnya ada. Faham. Faham ada. Sentiasa ada lah. Maksudnya sentiasa ada. Cikgu tak bergerak tadi. Untuk memastikan pokok sentiasa wujud dan kekal membekalkan oksigen kepada kita. Ada. Yang ni yang Shani cakap tadi. Untuk bagi oksigen kepada kita. Okey, ini contoh isi tersirat lah.
yang cikgu boleh berikan. Kalau kamu ada contoh yang lain yang sesuai, yang relevan, boleh gunakan juga. Okey, kita terus ke isi tersirat yang ketiga, iaitu mengitar semula sampah sarap. Jadi tadi kita dah guna kita mestilah, kita haruslah. Sekarang kita guna kita patutlah pula. Kita patutlah. Jadi kita patutlah apa? Kita patutlah mengitar Kita patutlah mengitar semula sampah sampah sarap sarap Okey, kita patutlah mengitar kerana semula sampah sarap. Okey, tadi kita dah guna okey. Sebelum tu cikgu nak tanya, faham tak apa maksud mengitar semula sampah sarap? faham. Faham eh? faham. Okey, faham. Baik, tadi kita dah guna supaya untuk, sekarang kita nak guna kerana pula. Kerana. Okey. Mengapa? Rasa-rasanya mengapa kita patutlah mengitar semula sampah sarap? Kerana apa? Cikgu Untuk kita tak mau langsung. mengurangkan beg plastik. Mengurangkan beg plastik. Kerana mengurangkan beg plastik. Kerana ia boleh mengurangkan beg plastik. Kerana mengitar semula sampah sarap ni dapat mengurangkan beg plastik. Okey, bagus. Lagi ada jawapan lain? 下浪费叫么？ Membazir. 资源叫么？ Kerana kita 什么 dapat 是资源？资源哦sisa什么啊？你讲啊？不是资源，不是其实是残渣，不是资源。爱的，你走去谷歌搜一下。ya. 啊？ Apa tu? 什么呀？我字都不懂讲写，你还问我谷歌？ Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Ni contoh cadangan cikgu Cikgu, Jenny tahu tapi dia tak pandai cakap. Oh, tak Dia apa. tak pandai cakap, cuma dia tahu. Ada Google Translate kan? Okey, tak apa. Kita tengok. Kita patutlah mengitar semula sampah sarap kerana mengitar semula sampah sarap dapat menyelamatkan bumi kita daripada tercemar. Cikgu saya mau. Okey, Shanice, bagi cadangan. Isi Cikgu, tersirat. kerana tidak membazirkan sumber boleh. Bagus. Kerana dengan mengitar semula sampah sarap, kita tidak akan membazirkan sumber alam. Bagus. Jawapan tu boleh juga. Cikgu boleh cakap sekali lagi. Okey, kita patutlah mengitar semula sampah sarap kerana mengitar semula sampah sarap tidak akan. Kerana dengan apa? Bukan kerana dengan. Kerana mengitar semula sampah sarap. Kamu ulang balik ayat tu. Kerana mengitar semula sampah sarap. Boleh? Boleh, okey. Okey, kerana mengitar semula sampah sarap tidak akan membazirkan sumber alam. Sebab bila kita semula, contoh kertas. Kita semula kertas. Terima kasih, cikgu. Bagus. Sama-sama. Jika kita semula sampah, contoh macam kertas. Bila kita semula kertas tu, kita tak perlu tebang pokok untuk hasilkan kertas yang baru. Sebab kita dah boleh kita semula kertas tu dan boleh guna semula. Okey? Baik, kita pergi ke isi tersurat yang keempat ataupun yang terakhir. Iaitu menggunakan kenderaan awam. Okey, cara-cara menjaga alam sekitar yang seterusnya ialah menggunakan kenderaan awam. Okey, kita dah guna kita mestilah, kita dah guna kita haruslah, kita dah guna kita patutlah. Jadi yang terakhir ni kita guna kita wajarlah. Kita wajarlah menggunakan kenderaan awam. Faham tak apa maksud menggunakan kenderaan awam? Faham? Ada tak yang tak faham apa itu kenderaan awam? Guna kenderaan awam.
Tahu cikgu macam itu bahasa itu taksi. Bagus. Macam bas, teksi. Okey, kalau dekat bandar-bandar besar ada apa? LRT, monorail, komuter dan sebagainya itulah. Okey. Jadi kalau kita guna kenderaan awam ni rasa-rasa kamu kita dah guna supaya untuk kerana jadi kita nak guna agar. Jadi kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar. Agar apa? Agar dapat mengurangkan asap. Agar dapat mengurangkan pembebasan asap oleh kenderaan. Boleh? Lagi? Ada jawapan lain? Terima kasih Damia dah bagi jawapan tu. Okey, ada lagi jawapan lain? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar dapat mengurangkan pencemaran udara akibat pembebasan asap kenderaan. Okey, yang ni cadangan jawapan cikgu lah. Jadi kalau kamu rasa ada jawapan lain yang kamu rasa relevan, yang sesuai, boleh guna juga. Tak ada masalah. Okey? Okey, baik. Kita terus ke slide yang seterusnya. Kita tengok yang ni yang kita dah bincang tadi. Yang ni kamu boleh screenshot ke dekat telefon. Okey, dan sebab nanti kamu nak buat ulasan, kamu dah ada dia punya isi tersurat dan juga isi tersirat. Dah screenshot? Dah. Okey, semua orang. Tadi masa cikgu yang agar yang Ha? suka apa benda. Aisyah pun tak ada internet Cikgu tak dengar suara dengan jelas. Okey, Aisyah ulang sekali lagi. Apa kamu nak tanya? Tak ada apa, tak ada apa. Tak ada apa. Okey, cepat. Kita ada 10 minit je lagi. Cepat. Okey, jadi screenshot dah. Sekarang boleh buat kan? Ya? Sekarang boleh buat. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dah screenshot ni. Dah. Okey, cikgu harap kamu dah screenshot sebab yang ni akan jadi isi untuk kamu buat ulasan. Kalau kamu tak screenshot nanti susah kamu nak buat. Ini cadangan lah, ini cadangan. Kalau kamu nak guna jawapan yang lain pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang penting nanti hari Jumaat hantar buku ulasan. Okey. Itu karangan punya pembetulan. Ya, karangan punya pembetulan pun hantar sekali. Siapa yang ada pembetulan hantar sekali untuk cikgu semak. Boleh? Boleh. Okey, baik. Kita terus ke slide yang seterusnya. Okey, ingat ulasan ni isi tersurat mesti ditulis semua dan isi tersirat pilih sekurang-kurangnya satu sahaja. Tak semestinya kena tulis semua. Jadi kamu boleh tulis satu sahaja, sekurang-kurangnya satu. Kalau nak tulis semua boleh juga, tapi ulasan kamu akan jadi panjang. Okey, terlalu panjang. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ini rangka PTS DAK ni kita dah buat selalu. Memang cikgu dah ajar dekat dalam kelas yang kita mulakan dengan pendahuluan. Lepas tu perenggan kedua kita mulakan dengan terdapat beberapa apa-apa-apa. Lepas tu antaranya. Lepas tu kita mula dengan ayat yang seterusnya tu kita mulakan dengan penanda wacana iaitu selain itu. Kemudian di samping itu. Lepas tu yang terakhir akhir sekali. Dan seterusnya penutup kita guna kesimpulannya. Ini semua dah buat kan? Dah pernah tahu kan? Yang ni kita dah buat. Kita dah buat selalu dalam kelas untuk ulasan. Okey. Baik, kita teruskan. Kita tengok contoh rangka dia. Yang ni yang tadi cikgu cakap tu lah. Okey, pendahuluan. Ingat pendahuluan perenggan pertama mesti rapat tepi. Jangan lupa itu. Lepas tu bila dah habis pendahuluan, kita mula dengan perenggan yang kedua. Kita jarakkan sedikit masuk ke dalam. Okey, kemudian bila dah habis perenggan yang kedua, kita buat perenggan penutup. Masuk ke dalam sikit. Okey, jangan rapat tepi. Perenggan pertama saja rapat tepi. Okey, ini contoh rangka dia lah yang semua ulasan yang mana cara-cara. Okey, yang kata kunci dia cara-cara kita boleh gunakan rangka ni. Okey, PTS DAK ni. Jadi yang ni pun kamu boleh screenshot kalau kamu nak screenshot. Okey. Baik, seterusnya yang ni contoh
ulasan. Ulasan ya. 就掏啊包， Ya, apa? cikgu Tak ada, ganti tak ada. bau Gantik bau tanya. tanya. Ganti bau tanya. Tanya apa? Tanya ini mau salin ke? Ya, Ah, salin, kena salin. salin tak? Salin. Saya cakap kalau tak tahu salin, Ya, kalau tahu bagus. ambil. Tak tahu salin. Sebenarnya benda ni kita dah selalu buat dalam kelas. Tak ada masalah. Cuma yang paling penting tadi salin soalan. Lepas tu salin peta grafik tu. Kemudian bawah dia buat ulasan. Macam biasalah, macam dalam kelas. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Baik. Ini contoh contoh Cikgu, ulas ya. Cikgu, peta grafik menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Yang tu yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian tu yang tu apa isi tersirat ke? Ya. Ini pun boleh dipanggil sebagai isi tersirat. Tapi yang ni kalau kamu tengok tadi cikgu tunjuk rangka PTSDAK ni, cikgu kata yang ni rangka ni kita boleh guna untuk semua ulasan yang kata kunci dia cara-cara. Okey, boleh faham? Faham. Jadi kalau ada je kata kunci cara-cara, boleh pakai rangka ni. cikgu boleh tulis oleh itu kita mestilah menjaga alam sekitar sebagai Kita amalan. mestilah menjaga alam sekitar. Kita mesti nak ke cara-cara ni sih. Itu dekat mana tu? Penutup ke? Apa ni tu? Penutup Boleh, oleh boleh, boleh. itu. Boleh. Tak ada masalah. Ini cuma cadangan. Okey, jadi mana yang kamu rasa sesuai, yang kamu rasa relevan, yang kamu rasa logik, boleh guna. Tak ada masalah. Okey? Baik, okey. Ini kita tengok contoh ulasan kalau kamu salin semua dia punya isi tersirat. Okey? Kita tengok. Ini kalau salin semua isi tersirat. Peta grafik menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa cara menjaga alam sekitar, antaranya kita mestilah membuang sampah ke dalam tong sampah supaya sampah tidak bersepah dan tidak berterabur di atas jalan dan persekitaran kita. Selain itu, kita haruslah menanam pokok untuk memastikan pokok sentiasa wujud dan kekal membekalkan oksigen kepada kita. Di samping itu, kita patutlah mengintar semula sampah sarap kerana mengintar semula sampah sarap dapat menyelamatkan bumi kita daripada tercemar. Akhir sekali, kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar dapat mengurangkan pencemaran udara akibat pembebasan asap kenderaan. Kesimpulannya, cara-cara menjaga alam sekitar sangat berguna dan memberi faedah kepada kita semua. Ini contoh, ini contoh menulis ulasan cara-cara menjaga alam sekitar yang kita dah bincangkan tadi. Yang ni kalau ya, Cikgu cakap dulu. Cikgu cakap. tak apa kamu tanya. Tanya, boleh tanya. Cikgu bertulis kita mestilah menanam pokok supaya menambah oksigen kepada kita. Boleh tak? Supaya dapat menambahkan oksigen. Terima kasih cikgu. Okey. Baik, ini contoh kalau ulasan yang kita tulis, kita masukkan semua isi tersirat dia. Bila kita masukkan semua isi tersirat dia, apa yang akan terjadi? Tengok dia punya patah perkataan dia akan jadi banyak. Sedangkan arahan dia tadi 40 hingga. Ingat lagi tak arahan dia? 40 hingga berapa patah perkataan? 40 hingga 70 patah perkataan. Ya, betul. 40 hingga 70 patah perkataan. Jadi kalau dalam peperiksaan, kalau dengan cikgu, cikgu terima je. Banyak ni pun cikgu terima. Tapi kalau dalam UPSR, cikgu tak pastilah. Dia semuanya berdasarkan kepada pemeriksa lah. Kalau pemeriksa tu dia ikut 70 patah perkataan, yang ni akan jadi masalah lah. Tapi kalau pemeriksa tu pun macam cikgu, dia kata tak apalah, lebih pun tak apa. Jadi dia terimalah jawapan ni. Jadi kalau nak lebih selamat, kita pilih yang masukkan satu saja isi tersirat.
Okey, contoh ni masukkan satu saja isi tersirat. Cikgu masukkan, cikgu pilih isi tersirat yang terakhir tu loh. Tengok air sekali kita wajarlah menggunakan kenderaan awam agar dapat mengurangkan pencemaran udara akibat pembebasan asap kenderaan. Yang ni je cikgu gunakan dia punya isi tersirat. Yang lain semua isi tersurat sahaja, tak ada isi tersirat. Jadi kalau kita buat macam ni, kita dapat kurangkan sikit patah perkataan dia daripada tadi 108 jadi 73 patah perkataan. Jadi cikgu harap kita dapat belajar sesuatu hari ni. Cara-cara membuat ulasan. Tajuk dia ialah cara-cara menjaga alam sekitar. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita hari ni, cikgu nak tanya ada apa-apa tak yang tak faham nak buat ulasan ni macam mana? Ada. Tak ada? Tak ada Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, sebelum cikgu akhiri kelas ni, cikgu nak tanya sorang-sorang ada apa-apa yang nak cakap ke, nak sampaikan ke, nak apa-apa lah. Ada? Sebelum kita habis kelas. Dah nak dekat 8.30 lah. Okey, kita mulakan daripada bawah lah. Kita mula. Oh, Wong Yip Fong pun ada. Okey, Wong Yip Fong. Ada nak tanya apa-apa? 夏夏Mak.夏，来是昨天吗？ Wong Yip Fong, ada nak tanya apa-apa? 你记得昨天吗？ Wong Yip Fong, 是昨天吗？你这还讲吗？ tak ada. 昨天是什么？ Boleh buat tak ulasan? Boleh. Boleh. Okey. Hantar hari Jumaat esok Oh, Okey, bagus. Seterusnya kita pergi ke Shanice. Ada nak tanya apa-apa Shanice? Tak ada. Tak ada. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Boleh buat tak ulasan ni? Boleh. Boleh hantar esok tak? Boleh. Okey, bagus. Terusnya Sam Jing Hong. Sam Jing Hong, ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Boleh buat ulasan? Boleh. Boleh hantar esok? Boleh. Okey, bagus. Terusnya kita pergi ke Damia. Damia, boleh ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Faham tak nak buat ulasan macam mana? Faham Faham. Faham. Okey, boleh buat boleh hantar esok ulasan ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Terusnya cikgu nak tanya Lo Koi On. Ada nak tanya apa-apa Lo Koi On? Tak ada. Tak ada. Faham tak nak buat macam mana ulasan ni? Lo Koi On, faham tak nak buat ulasan ni macam mana? Faham. Faham. Boleh hantar esok. Lo Koi On, boleh hantar esok. Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya Lim Zeng Hang. Ada nak tanya apa-apa Lim Zeng Hang? terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Boleh siap tak ulasan ni? Boleh, Boleh. Boleh hantar esok? boleh. Boleh. Okey, seterusnya Lim Wan Yi. Cikgu nak tanya, ada apa-apa tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Faham Faham. Faham. Boleh hantar esok? Boleh. Okey, boleh. Bagus. Seterusnya Gan Teck Bao. Ada nak tanya apa-apa Gan Teck Bao? Tak ada. Tak ada. Boleh buat tak ulasan ni? Boleh. Boleh. Boleh hantar esok? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Seterusnya Bong Jing Wen. Ada nak tanya apa-apa Bong Jing Wen? Tak ada. Tak ada. Boleh buat tak ulasan ni? Boleh. Boleh. Boleh hantar esok? Boleh. Bagus. Okey, seterusnya Aisyah yang terakhir. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Boleh buat ulasan ni? Boleh. Boleh hantar esok? Tak boleh kot. Boleh kot. Kamu hutang cikgu buku karangan pun hutang ni. Okey, kalau boleh hantar esok lah sebab senang cikgu nak tanda. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu
faham apa yang kita belajar hari ni, iaitu membina ulasan. Dan Cikgu, ya, cikgu kenapa? saya tak tahu tulis oleh itu. Oleh itu, apa? Nak tanya Ah, apa? Cepat. Oleh itu, oleh itu kita patutlah menjaga alam sekitar sebagai amalan, boleh tak? kita patutlah menjaga alam sekitar. Macam mana Kita tadi? patutlah Kita patutlah menjaga alam sekitar. menjadikan amalan, menjaga alam sekitar. Macam mana kata kerja di selepas kata kerja ada kata kerja lagi? Menjadikan cara-cara. Cara-cara. Oh, Cara-cara menjaga alam sekitar ini, okey, menjadikan cara-cara menjaga alam sekitar ini sebagai amalan dalam kehidupan kita. Boleh? boleh. Ah, Cara-cara menjaga alam sekitar cara-cara ini. menjaga alam sekitar ini boleh? Boleh Ah, dalam okey, baik. Jadi sebelum cikgu tamatkan sesi Google Meet kita pada pagi ni, cikgu nak ucapkan terima kasih kerana ada 11 orang. Wah, bagus ni. Ramai ni 11 orang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 orang yang sertai Google Meet kita pada pagi ni. Cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu. Semua ni cikgu harap dapat bermanfaat kepada kamu. Dan cikgu nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah cakap ke. Jadi cikgu harap kamu maafkan cikgu. Kalau ada kekurangan, tak faham ke apa, nanti boleh tanya lagi dekat WhatsApp pun boleh tanya. Jangan risau. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Cikgu harap kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Okey. Okey, cikgu. sama-sama. Bye. Sama-sama. terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, bye-bye. Okey, boleh live group. Boleh live. Okey.